Dugaan hidup di kota metropolitan kadangkala mengundang pelbagai kenangan pahit kepada sesetengah individu. Namun, kegagalan semalam bukanlah bermakna berakhirnya hari ini. Dan peluang kedua bagi memperbaiki diri telah membawa mereka ke Darul Islah Sabak Bernam. Bersama Tuan Haji Hassan Shazili, ada ceritanya. Teruskan bersama Al-Barakah. Gejala keruntuhan akhlak di kalangan remaja beragama Islam semakin membimbangkan. Mengikut laporan dari Agensi Anti Dadah Kebangsaan, jumlah pusat serenti yang ada sudah tidak mampu menampung kemasukan mereka. Sehubungan itu, Pusat Kebajikan Darul Islah di Sabak Bernam mengambil inisiatif ini untuk membantu golongan remaja bermasalah, terutamanya mereka yang terlibat dengan dadah. Tuan Haji Hassan Shazili atau lebih dikenali Tok Guru Hassan kini menjadi teraju utama tempat yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun ini. Alhamdulillah, Ustaz, pemulihan Darul Islah ini kita tubuhkan tahun 1995 dan beroperasi sepenuhnya pada tahun 1997. Jadi di peringkat awal kita menerima seorang pesakit yang ingin memulihkan diri daripada gejala dadah. Setelah beberapa tahun kita beroperasi, hasil daripada program yang kita buat ni alhamdulillah ada kesan positif lah pada pesakit ni. Lelaki berusia 45 tahun ini gigih berjuang demi mengubah nasib anak bangsa seagamanya. Sehingga kini tempat ini menempatkan kira-kira 60 orang pelatih terdiri daripada 40 bekas penagih dadah dan gejala sosial, manakala seramai 20 orang hafizah yang datang secara sukarela. Pusat yang beroperasi 24 jam ini mengambil asas rawatan secara Islam dengan menggunakan ayat syifa. Setiap penagih yang dimasukkan ke sini akan dimandikan dengan air yasin bagi menghilangkan ketagihan. Selain itu, mereka perlu mengikut majlis zikir pada selepas solat fardu. Pembacaan Yasin berjamaah setiap malam Selasa dan Jumaat dan rawatan khusus selama 4 bulan. Sepanjang tempoh penubuhan kita ni, cabaran kita dari segi untuk memulihkan itu sendiri. Sebab kadang-kadang kerjasama daripada pihak keluarga itu kurang. Jadi di situ kita mengalami sedikit masalah untuk kita buat program secara lancar lah. Sehingga kini tempat ini mempunyai 3 bangunan untuk para penghuni menjalankan aktiviti di sini, iaitu surau dan dewan kuliah, bilik untuk tetamu dan termasuk rumah Tok Guru sendiri yang digunakan bagi tujuan bacaan Yasin. Lokasi ini tidak menjamin kesempurnaan Darul Islah. Lantas mereka menubuhkan sebuah bangunan sebagai asrama dan tempat pengajian penghuni di sini. Dengan sumbangan dari pelbagai pihak termasuk Lembaga Zakat Selangor, akhirnya projek ini hampir siap sepenuhnya. Jadi alhamdulillah daripada Pusat Zakat Selangor, kita setakat ini kita menerima 2 kalilah, 30,000 tahun lepas. Tahun ini 30,000, kemudian yang 50,000 untuk bangunan tu sudah diluluskan. Beban mereka tinggi. Jadi kita difahamkan rumah-rumah kebajikan ini ada yang berdikari lah. Jadi zakat sekadar membantu untuk mengurangkan beban ataupun mengurangkan dia punya tanggungjawab di segi keuangan. Di bawah agihan zakat asnaf fi sabilillah, Lembaga Zakat Selangor memainkan peranan dalam membantu rumah kebajikan Darul Islah yang berperanan menyelamatkan Muslim dari gejala dadah dan masalah sosial ke pangkal jalan. Hari ini, kehadiran penolong Ketua Operasi Lembaga Zakat Selangor, Daerah Sabak Bernam, Abdul Razak Razali, disambut mesra oleh beberapa wakil dan pelatih di sini.
Kunjungan yang diadakan ini bertujuan untuk melihat asrama dan tempat pengajian yang telah hampir siap dibina sepenuhnya. Ya, dari segi kemudahan tu berbeza lah. Maknanya agak lancar perjalanan kita dan dari segi kelancaran tu agak lebih baik lah berbanding daripada sebelumnya. Selain itu, sumbangan sebanyak RM30,000 setahun bermula sejak 2008 membolehkan pelbagai aktiviti dijalankan di pusat ini bagi mengeratkan silaturahim antara penduduk di sini dan penduduk kampung, sekaligus memberi keyakinan untuk bekas penagih ini bergaul dengan masyarakat luar. Ternyata kesilapan masa lalu dijadikan pengajaran untuk meniti hidup baru. Antara aktiviti yang dijalankan di sini adalah seperti majlis korban dan Maulidur Rasul dan pelbagai kenduri. Azmi Muhammad Ali, lelaki yang berusia 36 tahun ini, punya sejarah yang tersendiri. Bagi orang yang duduk tempat di sini, dia mengikuti makna apa yang diajar oleh tuan guru, macam tuan guru sini mengenai amalan-amalan berzikir semua. Jadi dia memang memberi kesan pada dalaman kita lah, memberi kekuatan. Azmi dan beberapa penghuni lain di sini kini sibuk menguruskan hasil kelapa kering yang dijemur untuk kegunaan rumah kebajikan ini. Kelapa ni kita buat kering, tempurungnya pun kita gunakan untuk buat masak kenduri, untuk kegunaan kambing. Mana semua ni barang ni kita pusing dalam ni je, kita tak ada ambil luar. Kalau sebelum ni kita minta-minta pada orang ke kita nak gunakan, jadi semua ni kita ambil daripada sini sendiri. Kesungguhan Azmi di sini ternyata membuktikan rumah kebajikan Darul Islah mampu mengubah seorang yang pernah terpesong kembali ke jalan yang lurus dan diridai Allah. Berbeza pula ceritanya dengan Syahrul Afandi. Dia yang pada mulanya dipaksa ke sini ada cerita tersendiri. Tapi kita nak ubah sikap-sikap ni, kita nak bandingkan dengan kawan-kawan kita kat luar tu yang jenis mati bawah jambatan kan. Kita nak tengok dengan anak luar nikah, dengan perkara-perkara sosial ada kat luar kan. Tapi kita alhamdulillah kita dah masuk sini, kita dah berubah kan. Di rumah kebajikan ini, pelatih yang telah menjalankan rawatan dan pemulihan selepas 4 bulan akan diberi pilihan sama ada ingin meneruskan program pemantapan iman dan terus tinggal di sini atau berhenti dan pulang ke tempat masing-masing. Peranan Lembaga Zakat Selangor dalam membantu atau menangani masalah sosial di negeri ini agak selektif atau terpilih kerana menangani masalah sosial ini adalah juga tanggungjawab orang lain, orang ramai, NGO, badan-badan kerajaan yang tertentu. Jadi MAIS adalah salah satu daripadanya. Di pusat kebajikan ini, pelbagai aktiviti diatur dari terbitnya matahari sehingga malam. Sementara bagi menampung kos sara diri pelatih di sini pula, yuran sebanyak RM350 dikenakan kepada mereka. Namun, selain itu, rumah kebajikan ini turut mencari alternatif sendiri bagi menampung kos kehidupan, seperti menjalankan peternakan kambing. Semoga saluran wang zakat yang disalurkan ke rumah-rumah kebajikan di sekitar Selangor mendapat sokongan dari semua pihak. Apakah makna negara membangun jika masih ada lagi insan yang tercicir dari arus kehidupan? Di manakah kita? Sekiranya masih ada lagi golongan yang kurang bernasib baik yang memerlukan sokongan dan bantuan kita. Jadi, apa peranan anda? Bukankah membayar zakat itu wajib? Hanya dengan berzakatlah kita mampu untuk menyelamatkan sesama insan daripada segala bebanan hidup yang melanda. Teruskan bersama Al-Barakah untuk paparan minggu hadapan.
Assalamualaikum. Engkau